Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Pasti ramai yang dah tersenyum lebar melihat apa yang telah pun kami kongsikan sebentar tadi. Kalau kita cakap tentang belanjawan, tentang perancangan dan sebagainya, apa yang penting juga tentang keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan. Bagi ibu-ibu yang mungkin terfikir ke mana nak bawa anak-anak anda bercuti di musim cuti sekolah ini kita nak kongsikan kepada anda tentang Karnival Cuti-Cuti Malaysia 2024. Nak tahu lebih lanjut tentang Karnival Cuti-Cuti Malaysia 2024 yang bakal berlangsung pada 25 hingga 27 Oktober ini, kita akan bersama dengan Yang Berhormat Khairul Firdaus bin Akbahan selaku Timbalan Menteri Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Apa khabar YB? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan, Fiza. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Wanita hari ini. YB, kalau cakap tentang cuti ni, saya kira semua orang akan teruja. Dan kita nak kongsikan tentang kempen pelancongan domestik ni lah yang mungkin perlu diberikan nafas baharu atau mungkin memerlukan penjenamaan semula. Mungkin YB boleh kongsikan tentang ini. Pertama sekali, Fiza, kita tahu bila kita cerita pasal percutian ni, biasanya ia akan menarik perhatian bukan saja golongan bujang, tapi yang paling penting golongan yang berkeluarga. Betul. Dan itu sebabnya kita fokuskan percutian domestik. Sempena dengan Karnival Cuti-Cuti Malaysia, kita tahu Cuti-Cuti Malaysia ni telah sebati dengan rakyat Malaysia. Hampir 25 tahun tema dan juga program ini dimainkan. Cumanya kita tak pernah buat pameran pelancongan. Dan kali ini kita buat Karnival Cuti-Cuti Malaysia sekali dengan pameran pelancongan dan juga kita masukkan elemen seni budaya. Kita tahu pelancongan dan seni budaya itu tak boleh lari. Ianya berkait rapat. Dan 25 sehingga 27 Oktober ni, kalau nak merasakan apakah sebenarnya intipati yang saya cakap tadi itu, kena datang. Oh, kena datang. Kena datang. Okey. Tapi bila cakap tentang kena datang, ramai nak tahu juga datang ke mana ya YB? Okey. Mungkin YB boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang penganjuran Karnival Cuti-Cuti Malaysia 2024. Saya sebagai promotor Karnival ni, saya kena jelaskan satu persatu. Kita akan langsungkan Karnival Cuti-Cuti Malaysia ni di Wisma Kraft, Jalan Konleh 25 sehingga 27 Oktober. Banyak perkara-perkara yang menarik kita akan hidangkan. Tapi yang paling penting ialah pakej pelancongan itu sendiri yang kita promosikan untuk ataupun di dalam negeri kita. Pakej yang kita sediakan memang berlainan. Hampir 100 penggiat industri turut terlibat. Diskaun ataupun potongan harga ataupun harga yang berpatutan sehingga 15% ke 50% potongan harga kita akan berikan. Dan ini adalah peluang terutamanya rakyat Malaysia untuk melihat keindahan negara kita sendiri. Ini adalah peluang juga untuk rakyat Malaysia melihat betapa indahnya dan betapa manisnya seni budaya kita. Nilai dan makna itu kita nak bawa di dalam Karnival Cuti-Cuti Malaysia. Kita lock nilai dan maknanya. Itu yang ingin kita bawakan. Mungkin tadi YB dah kongsikan tentang ada pakej-pakej yang ditawarkan untuk Karnival Cuti-Cuti Malaysia 2024 ni. Apa agaknya YB antara kelainan pakej-pakej yang ditawarkan untuk KCCM 2024 ni? Basically package yang kita tawarkan ni kebetulan saya telah dilantik sebagai Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Selama ni kita tak menyedari banyak tempat-tempat yang menarik. Banyak tempat-tempat yang boleh orang cakap mempesonakan kita semua. Contoh yang saya boleh berikan ialah stargazing. Kita ada lebih kurang macam aurora lah kalau di negeri Finland, Norway dan Denmark. Tapi di Kota Belud kita ada stargazing yang cantik. Kita ada stargazing di Bukit Fraser. Kalau nak lihat kapet awan ataupun awan kapet, kita boleh naik kereta api ke Dabung. So banyak tempat-tempat pelancongan. Kalau kita tak melihat dengan mata sendiri, mana mungkin kita boleh jual Malaysia sebagai tempat destinasi percutian yang paling utama. Dan ini Karnival ini sebenarnya kita bukan saja macam saya cakap tadi, bukan nak fokus kepada pelancongan semata-mata. Kita juga nak bawa nilai seni budaya kita kerana masyarakat kita berbilang kaum, berbilang latar belakangnya. Dan kalau kita tak mengambil ini sebagai kekuatan, saya risau ianya tidak dapat berjalan seiring dengan objektif kementerian dan juga
Jabatan Tourism Malaysia itu sendiri. Saya tertarik dengan apa yang Wabi katakan itu. Bagaimana juga sebenarnya untuk kita mencipta memori itu. Banyak lokasi-lokasi menarik yang cantik di negara kita ini kan Wabi. Mungkin Wabi boleh kongsikan juga kepada penonton kenapa agaknya orang ramai perlu berkunjung ke Karnival Cuti-Cuti Malaysia 2024 ni, dan apa antara pengisian lain yang mungkin dapat mereka peroleh jika berkunjung ke sana. Saya pun suka ayat yang Fiza guna itu, melalui pengalaman. Post-COVID ni banyak cita rasa ataupun bentuk percutian yang masyarakat nakkan ialah pengalaman. Bukan setakat untuk melihat ataupun melihat bangunan tinggi, bukan setakat untuk membeli belah, tetapi pengalaman. Itu yang kita cuba terapkan. Dan sempena dengan Karnival Cuti-Cuti Malaysia ni, buat pertama kalinya kita anjurkan pameran pelancongan sebegini dengan kerjasama pelbagai agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, dengan kraft tangannya, dengan Balai Seni Negara, dengan Jabatan Kesenian dan Kebudayaan, Istana Budaya, Aswara, untuk kita memperagakan produk-produk yang ada di bawah agensi kita. Contoh yang saya boleh berikan dalam masa yang singkat inilah Jabatan Warisan Negara. Kita akan selitkan makanan-makanan warisan yang ada di dalam negara kita supaya identiti itu tidak hilang. Itu pertama. Kedua juga kita ada pengisian dari sudut aktiviti. Bagaimana pengunjung-pengunjung boleh melibatkan diri dalam proses pembuatan batik, dalam proses pembuatan kraft itu sendiri. Itu sebabnya juga objektif utama kita adakan Karnival Cuti-Cuti Malaysia ni di Wisma Kraft. Tak ramai rakyat Malaysia tahu sebenarnya Wisma Kraft ni terletak di tengah-tengah ibu kota, Jalan Konleh. Ini adalah peluang keemasan untuk rakyat Malaysia semua melihat sendiri dengan mata mereka sendiri dan merasai dengan tangan mereka sendiri bagaimana mereka boleh melibatkan secara langsung dalam sektor kraft kita. Saya kira mungkin ramai dalam kalangan penonton dah pun teruja untuk hadir ke Karnival Cuti-Cuti Malaysia ni, kerana bukan saja mereka boleh tahu ataupun lihat destinasi-destinasi yang menarik, tetapi ada aktiviti-aktiviti juga yang boleh mereka jalankan bersama. Dan dari segi sasaran pengunjungnya YB, berapa agaknya disasaran? Kalau hari ini saya masuk wanita hari ini kalau dapat tarik 50,000 kita datang lagi lah. Okay, tapi sasaran kita dalam 10,000 pengunjung. Pasal ianya dilakukan untuk pertama kali. So kita akan pastikan promosi itu kita akan perkuatkan dan perkasakan. Tapi yang paling penting kena hadir untuk merasai pengalaman itu sendiri. Kerana ianya bukan setakat pameran pelancongan, tetapi ianya juga berbentuk festival, karnival. Jadi biasanya bila kita sebut festival karnival ni intipati dia banyak. Ya. Kadang-kadang ramai dalam kalangan pengunjung ni mereka nak pergi YB, tapi yang menjadi kegusaran mereka tentang pengangkutan. Nak parking kat mana, nak pergi senang ke susah dan sebagainya. Ada tak sebarang mungkin pengangkutan awam ataupun shuttle yang disediakan? Itulah saya ucapkan terima kasih kepada pihak Tourism Malaysia kerana mereka telah memikirkan cara untuk memudahkan perjalanan pengunjung-pengunjung. Kita ada sediakan shuttle di pusat Matic dan juga kita ada bekerjasama dengan syarikat Hop On Hop Off. Kalau siapa yang ikut City Road akan singgah kat Wisma Kraft. Siapa nak parking kereta kat Wisma Matic, kita ada shuttle. Selain itu juga untuk makluman semua, Wisma Kraft ni berdepan dengan stesen MRT Jalan Konleh. So tak sampai 5 minit jalan kaki dah sampai Wisma Kraft. Boleh naik MRT. Jadi ada banyak cara ataupun mudahnya untuk pergi ke kompleks kraft tersebut. Jadi tak ada alasan lah untuk tidak pergi ataupun berkunjung ke Karnival Cuti-Cuti Malaysia 2024 ni. YB, mungkin YB boleh kongsikanlah juga kepada penonton apakah sebenarnya harapan YB sendiri terhadap sektor pelancongan domestik ini? Harapan kita untuk sektor pelancongan domestik ni, kita nak merayatkan pelancongan terutamanya supaya pelancongan di negeri kita, dalam negeri kita itu affordable dan ianya boleh dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Itu yang pertama. Kedua juga kita mau pastikan supaya industri-industri kita dapat berkembang di dalam negara ini berdasarkan dan juga berprinsipkan percutian domestik. Tanpa sokongan yang kuat daripada kita, saya risau industri-industri sektor pelancongan ini tidak dapat memaksimalkan kekuatan mereka. Dan akhir sekali saya juga mau menjemput siapa yang melihat program ni, datanglah
ke Karnival Cuti-Cuti Malaysia, terutamanya untuk kaum wanita, kita ada buat pusat saringan kesihatan secara percuma. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk menarik kaum wanita. Kita tahu kaum wanita kalau di rumah ni dia yang buat keputusan. Itu sebabnya saya pun hadir untuk memberikan keyakinan kepada kaum wanita untuk menjemput suami diorang, keluarga diorang bersama-sama kita di Karnival Cuti-Cuti Malaysia. Pilihan yang tepat, YB. Sebab wanita ni bukan saja isteri, bukan suami tak takut isteri, tapi dia hormat isteri dia. Kita kena hormat. Dan kadang-kadang seorang anak juga dia akan dengar apa yang ibu dia cakap. Betul. Mungkin mak dia cakap, nak, tadi tengok wanita hari ni, YB cakap ada Karnival Cuti-Cuti Malaysia. Jom bawa mak, dia bawa YB. Okey, YB. Mungkin YB boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton. Kalau ini tentang Karnival Cuti-Cuti Malaysia 2024, dari segi jangka masa panjangnya, mungkin YB boleh kongsikan tentang Tahun Melawat Malaysia 2026 nanti. Tahun Melawat Malaysia akan dilangsungkan pada tahun 2026. Itu sebabnya sebelum Tahun Melawat Malaysia ni bakal berlangsung, kita perlukan pendekatan dan juga memberikan kesedaran kepada seluruh masyarakat di luar sana. Bukan setakat masyarakat Malaysia tapi juga masyarakat di luar Malaysia. Ini adalah salah satu cara dan salah satu pendekatan supaya kita dapat kuatkan sektor pelancongan domestik, supaya ianya juga dapat dilangsungkan secara jelas kepada masyarakat di luar sana. Bagaimana cara untuk kita memperlihatkan kejayaan Tahun Melawat Malaysia 2026 tanpa sokongan yang kuat daripada sektor domestik, sektor pelancongan domestik itu sendiri. Dan banyak program-program yang kita rencanakan untuk tahun hadapan. Kebetulan tahun hadapan kita akan menjadi pengurusi ASEAN. Dan menjadi pengurusi ASEAN ini peluang yang terbaik untuk kita memperagakan produk kita di negara ini. Dan yang paling penting juga seperti yang saya tekankan tadi, seni budaya kita mesti kita bawa bersama-sama dalam sudut pelancongan itu sendiri. Seni budaya sama-sama kita martabatkan dan kita bawakan dalam industri pelancongan ini. Kita cipta memori kita cari pengalaman, orang kata work-life balance. Itu yang paling penting sekali. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Khairul Firdaus Akbahan selaku Timbalan Menteri Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya. Jadi bagi anda penonton, jangan lepaskan peluang untuk terus berkunjung ke Karnival Cuti-Cuti Malaysia yang bakal berlangsung pada 24 hingga 27 Oktober ini bertempat di Kompleks Kraf Kuala Lumpur. Jangan risau, ada shuttle, ada pengangkutan awam yang mudah untuk anda berkunjung, bawa ahli keluarga anda beramai-ramai. Izzah pun kena datang ya? InsyaAllah, takkan tidak YB, mesti sampai. Betul. Tapi YB saya nak tanya YB, menjadi seorang yang berhormat hari ini, adakah ini pernah menjadi angan-angan YB sendiri? Saya tak boleh kongsi angan-angan. Tetapi satu je saya boleh kongsikan. Apa yang kita impikan, tidak ada yang mustahil dalam dunia ini kalau kita memberikan fokus yang paling utama. Kedua juga kalau kita bekerja bersungguh-sungguh. Saya harap jawapan tu bolehlah menjawab segala persoalan. Boleh, YB. Saya ambil jawapan tu, saya lock, kita retweet banyak kali.